Bismillahirrahmanirrahim. Semua Rasul ditaklifkan supaya menyampaikan dakwah dan risalah. Tidak harus bagi mereka meminda dengan menambah atau mengurangkan walaupun satu huruf dari apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul bukan sahaja wajib bersifat dengan tabligh, menyampaikan, dengan maksud mereka menyampaikan semua perkara yang diperintah oleh Allah supaya memberitahu kepada manusia, sehingga menyampaikan itu menjadi perangai dan sifat kepada semua Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka juga diperintah dengan perintah wajib, bukan sunat, wajib menyampaikan dakwah, yakni menyeru manusia kepada Islam, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran Allah yang diperintah supaya mereka memberitahu kepada manusia. Dan mereka menyampaikan semuanya, tidak meminda, tidak menambah, tidak mengurangkan walaupun sedikit. Oleh itu kita dapati ayat-ayat yang dimulakan dengan qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni ayat-ayat yang ditujukan kepada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya disampaikan kepada umatnya. Kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya seperti ia diturunkan kepadanya, dengan tidak meminda, menambah atau mengurangkannya. Termasuklah ayat-ayat yang ditujukan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada batang tubuhnya. Allah Ta'ala memerintah kepada diri Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad. Perkataan qul itu tak dibuang. Tak dibuang daripada apa yang diwahyukan oleh malaikat Jibril dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bacalah firman Allah Ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surah Yusuf ayat 108. Artinya, katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ayat ini disebut dalam Quran, tak dibuang perkataan qul. Qul dengan makna katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan katakanlah pun tak dibuang, sebagaimana yang diucap oleh malaikat Jibril alaihi salam. Firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Surah Al-Kafirun. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah
Tuhan yang aku sembah. Untukmu lah agamamu dan untukku lah agamaku. Kalau dilihat pada zahirnya tidaklah perlu disebut perkataan qul. Katakanlah. Ketika memberitahu umatnya. Tetapi Rasulullah SAW itu wajib bersifat amanah dalam menyampaikan perintah Tuhannya dengan tiap-tiap hurufnya, dengan tidak meminda, menambah dan mengurangkannya. Menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menyampaikan tiap-tiap perkataan yang diwahyikan kepadanya. Walaupun perkataan itu ditujukan kepada dirinya sendiri, tak ditujukan kepada umatnya. Apa hikmah? Hikmahnya ialah kerana diri Nabi SAW juga adalah menjadi contoh kepada umatnya. Apabila Rasul alaihi wassalatu wassalam itu menyampaikan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu rupa dan caranya, maka tidak ada hujah lagi bagi manusia atau berdalih pada hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil dan penyayang. Dia tidak menghukum hamba-hambanya dengan sewenang-wenang. Kalau begitulah sifat Rasul alaihi wassalam menyampaikan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tak tinggal walaupun sedikit, maka tidak ada hujah bagi manusia pada hari kiamat kelak untuk menyatakan bahawa Rasul tak beritahu. Tak ada hujah. Bila dibicarakan pada hari kiamat, tak boleh nak jawab. Kerana Rasul alaihi wassalam bukan sahaja benar, amanah, bahkan mereka menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala mengutuskan Rasul itu kerana penyayang dan rahmat kepada hambanya. Allah Ta'ala tidak menghukum hambanya yang tidak menyampaikan, yang tidak disampaikan seruan kepadanya. Hamba yang dibicarakan, yang dihukum ialah hamba yang sampai seruan Rasul. Yang tak sampai seruan Rasul, Allah Ta'ala maafkan. Firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Suratul Isra ayat 15. Artinya, dan kami tidak akan mengazabkan sebelum kami mengutuskan seseorang Rasul. Ayat ini menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyeksakan sesuatu kaum dan tidak menyeksakan seseorang yang tidak sampai seruan Rasul kepadanya. Sama ada sebelum Nabi Muhammad SAW ataupun selepasnya, orang-orang asal yang tinggal di hutan rimba belantara, yang buta huruf, tak ada siapa-siapa dekat mereka, tak siapa seru, mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Suratul Qasas ayat 59. Artinya, dan tidak adalah Tuhan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutuskan ke negeri itu seorang Rasul yang membaca ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah kami membinasakan negeri-negeri kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Allah Ta'ala menurunkan bala bencana azab kepada negeri-negeri yang menolak rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah. Negeri yang Allah Ta'ala tak utus rasul ataupun seruan rasul tak siapa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala kepada ahli kitab. Ahli kitab ialah puak-puak yang ada kitab, yang mengaji, yang diketahuinya di kalangan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Orang-orang Yahudi ada kitab Taurat, orang Kristian ada kitab Injil.
Allah Ta'ala tujukan kepada puak ahli kitab ni, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-Maidah ayat 19. Artinya, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan kepada kamu ketika terputusnya Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak datang kepada kami seorang pembawa berita gembira dan pemberi peringatan pun. Maka sesungguhnya telah datang kepada kamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Di mana Allah Ta'ala jadikan sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas Nabi Isa diangkat ke langit, tak ada rasul yang dilantik. Sehingga dalam keadaan terumbang-ambing, manusia dalam keadaan terumbang-ambing, tak tahu nak buat apa. Golongan ahli kitab banyak yang menyeleweng, ikut kerajaan-kerajaan yang zalim, kerajaan-kerajaan yang mengikut hawa nafsu. Raja-raja yang zalim menggunakan ulama-ulama ahli kitab untuk menyokong mereka dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Maka ulama-ulama yang ikhlas terpaksa beruzlah dengan makna mengasingkan diri mereka jauh daripada orang ramai, jauh daripada diketahui oleh kerajaan, duduk di pulau-pulau di tengah lautan, duduk di tengah-tengah padang pasir, di gunung, untuk membawa ajaran Allah beribadat. Bukan betapa nak jumpa dengan syaitan. Orang Melayu kata betapa jumpa dengan syaitan nak cari kelebihan dunia. Itu semua karut. Sebenarnya ulama-ulama ini beruzlah bila berlakunya fitnah, berlakunya bencana dalam perkara agama. Nak mengajar tak boleh, nak bersyarah tak boleh. Maka ulama-ulama di masa itu beruzlah, mengasingkan diri di tempat yang jauh. Inilah keadaan sebelum dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berita kelahirannya sudah disebut di dalam Taurat, disebut di dalam Injil, disebut di dalam kitab berbagai-bagai agama. Maka manusia menunggu-nunggu kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang dilantik oleh Allah macam rasul-rasul zaman dahulu, manusia yang benar, yang amanah, yang paling cerdik dan bijak, berakhlak dengan akhlak yang mulia, menyampaikan ajaran Allah. Itulah keadaan sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jadikan begitu kerana Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, diutuskan kepada seluruh manusia, berbeza dengan rasul-rasul sebelum daripadanya, untuk umat dia saja, kaum dia saja, negeri dia saja, dan zaman dia saja. Adapun Rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan sehingga hari kiamat. Tidak ada lagi Rasul selepasnya. Dia saja membawa satu ajaran yang terkandung dalam Quran, yang menjadi mukjizat ilmu, berbeza dengan mukjizat Rasul-Rasul zaman dahulu. Mukjizat Rasul zaman dulu hilang setelah Rasul itu wafat, meninggal dunia. Adapun mukjizat Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam berterusan sehingga hari kiamat, iaitulah Al-Quranul Karim, kitab mukjizat yang tak boleh dilawan oleh manusia sehingga hari ini. Allah Ta'ala sudah mencabar, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina
fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu, kamu syak, kamu tidak percaya daripada apa yakni Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila kamu buat satu surah sepertinya. Satu surah sepertinya. Bukan sebuah Quran, satu surah saja. Yang pendek pun tak apa. Panggillah penolong-penolong kamu. Sama ada penolong-penolong itu Tuhan-Tuhan yang kamu lantik, yang kamu puja lain daripada Allah, ataupun pemimpin-pemimpin yang kamu puja mereka, pemimpin yang kamu rasa bijak lebih pada Quran. Panggil pemimpin tu, buat satu surah itu Quran. Ataupun ahli-ahli cerdik pandai dalam segala ilmu, apa saja ilmu, ilmu agama, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sains, teknologi. Panggil mereka, buat satu surah seperti Quran berkenaan dengan ilmu masing-masing. Kalau kamu adalah orang-orang yang benar, jika kamu tidak dapat membuatnya, dan kamu tidak akan dapat membuatnya, takutlah kamu akan api neraka, di mana umpan neraka itu manusia-manusia dan batu-batu. Neraka itu disediakan untuk orang-orang yang kafir, yang engkar, yang melawan Al-Quran, melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi SAW diutuskan oleh Allah zahir ke dunia menyampaikan ajarannya, ulama-ulama ahli kitab yang ikhlas muncul ke depan, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggallah ulama-ulama yang bersekongkol dengan raja-raja yang zalim, yang bacul, yang mencari harta dunia, yang tidak percaya kepada kemenangan dunia dan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Tuhannya ketika turunnya firman Allah taala, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin, suratul Hijr ayat 94. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Mula-mula terima wahyu, Rasulullah SAW menyampaikan ajaran secara rahsia, secara senyap-senyap, kerana peringkat itu peringkat yang sangat menekan. Orang tak tahu apa lagi, maka disampaikan secara senyap-senyap. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat, fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil jahilin. Maka sampaikanlah olehmu secara berterang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Terus dikerah segala penduduk Mekah. Penduduk Mekah pun dikerah untuk menyampaikan satu ceramah, menyampaikan ceramah, menyampaikan khutbah. Khutbah tu ceramah lah. Orang Arab kata khutbah, orang Melayu kata ceramah. Jenis tak erti ceramah lain, khutbah lain. Itu tak erti. Apabila mereka berkumpul di Bukit Safa, berkumpul di ramai-ramai di Bukit Safa, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipetik sebahagian ucapannya, ara'aitum law anni akhbartukum anna khailan bisabhil jabali turidu an tughira alaikum hal kuntum musaddiqin? Qalu na'am ma jarrabna bukan ma jarina, dengar apa, ma jarrabna alayka kadiban qattu. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid. Rawahu at-Tabarani.
Artinya, apa pandangan kamu? Sekiranya aku memberitahu kamu bahawa di kaki bukit sana ada pasukan berkuda datang untuk memerangi kamu, adakah kamu membenarkan aku? Kamu percaya? Nabi kata, sekiranya aku beritahu kepada kamu di belakang bukit, kamu tak nampak lindung. Lindung tak nampak. Aku beritahu di belakang bukit ada bala tentera berkuda yang datang untuk memerangi kamu. Kamu percaya ke tak? Walaupun kamu tak nampak, aku beritahu. Mereka menjawab, ya, selama-lamanya kami tidak pernah mengalami sesuatu yang bohong darimu. Kami percaya kerana mu ni wahai Muhammad tak pernah cakap bohong. Benar. Mu adalah seorang yang benar. Tak pernah bohong. Kalau mu beritahu apa saja kami percaya, beritahulah. Kami nak dengar. Bersabda Rasulullah SAW, maka aku memberi amaran kepada kamu tentang adab yang pedih yang berada di hadapan kamu. Aku nak beritahu kepada kamu, azab yang pedih berada di hadapan kamu. Sekiranya kamu tidak mengesahkan Allah, kamu tidak meninggalkan menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Patung-patung dan berhala adalah syirik. Kamu tak tinggal patung berhala ni, tak semua Allah Ta'ala saja, kamu akan diseksa pada hari kiamat kelak. Berkatalah Abu Lahab. Abu Lahab ni ialah pak saudara Nabi SAW. Bukan orang lain, pak saudara dia sendiri. Celaka sungguh kamu wahai Muhammad, kerana ini kamu mengumpulkan kami. Celakamu Muhammad, kerana ni mu ajak kami berkumpul, nak salah bab ni je. Kerana Abu Lahab ni ialah pak saudara Nabi, orang yang paling suka boleh-boleh anak saudara. Bila Nabi SAW dilahirkan ke dunia, Abu Lahab ni lah orang yang paling gembira sekali, yang suka kerana boleh anak saudara. Bahkan mencari perempuan untuk menyusu Nabi SAW. Maknanya dia antara orang yang mula-mula sambut Nabi beranak, Abu Lahab. Bila Nabi jadi rasul, dia lawan Nabi. Begitulah. Kalau hari ni orang sambut makhluk je. Sambut makhluk je. Tapi lawan Nabi. Yang macam Abu Lahab ni lah. Suka macam Abu Lahab ni. Lalu Allah menurunkan firman-Nya berhubung dengan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bernyala, dan begitu juga isterinya, pembawa kayu api, yang di lehernya ada tali sabut. Allah Ta'ala turunkan ayat mengutuk Abu Lahab dan isterinya. Pasal apa Abu Lahab kuat sangat menentang Nabi ni? Kerana bila orang mari Mekah, orang sembah berhala, beri hadiah, beri pitih, dia tukang pegang pitih, tukang pegang duit, tukang pegang hadiah pada berhala, dia tukang pegang. Bila orang tinggal sembah berhala, tak boleh pitih lah dia, tak boleh benda lah dia. Ini puncanya. Puncanya kerana benda, kerana harta. Kalau orang tak ikut dia, tak boleh harta, tak boleh benda. Ini duduk dalam fikiran dalam kepala dia. Sanggup dia lawan anak saudara dia sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan pula bersama dengan isteri dia.
Isteri dia tukang cari kayu berduri, kayu api, kayu yang ada duri untuk letak di jalan yang dilalui oleh Nabi SAW. Ini kerja dia, menyebarkan fitnah. Bila ada orang mari daripada luar, Nabi nak berdakwah, Nabi ajak, lepas Nabi tinggal, dia pula beritahu, hak cakap tadi tu anak saudara aku pelawak, anak saudara aku tu bohong. Kerana apa? Kerana takut tak boleh benda. Ini dia, Quran adalah kitab mukjizat, kitab petunjuk. Pasal apa orang tak ikut Islam hari ni? Takut tak boleh benda. Ini serupa dengan Abu Lahab ni. Serupa je. Kita baca Quran saja, kita tak ambil petunjuk Quran. Tak tahu sebab diturunkan Quran. Tak mengaji tafsir. Ini pucanya. Maka Nabi berdepan dengan musuh-musuhnya. Seterusnya Rasulullah SAW meneruskan penyampaiannya kepada orang-orang persoalangan dan kepada kabilah-kabilah Arab, dan menyatakan agama Allah di tengah-tengah kumpulan manusia, bahkan menghantar utusannya kepada raja-raja, mengajak mereka beriman, memerintah para sahabat radhiyallahu anhum supaya belajar dan mengajar, memberitahu pada tenteranya supaya jangan menyerang dahulu daripada berdakwah. Bagaimana Nabi SAW bersungguh di dalam menyampaikan ajaran Islam, sehingga berjumpa dengan orang persoalangan, ajak anak beranak dia sendiri, berkumpul di rumah, ajak keluarga dia sendiri, pak saudara dia, sepupu dia, pak sepupu dia, ajak semua berkumpul. Lalu menyampaikan ucapan, hari kiamat kalau aku tak boleh tolongmu, walaupun aku ni anak beranakmu. Sekiranya kamu dah ikut Islam, kamu kena ikut Islam, Islam yang menyelamatmu. Walaupun aku ni keluargamu, aku tak boleh tolongmu kalau mu tak masuk Islam. Nabi beri peringatan kepada keluarganya. Maka ada keluarga yang masuk Islam, ada keluarga yang nak tengok dulu, tak mau masuk Islam lagi. Tetapi melindungi Nabi, mempertahankan Nabi SAW. Boleh tahanlah juga. Tak masuk Islam, tapi orang kacau Nabi tak boleh. Nak tunggu dulu. Abu Lahab ni lawan Nabi, keluarga Nabi lawan Nabi. Nabi ajak orang masuk Islam, dia tukang haru kok belakang. Anak saudara aku tu bohong, pelawak. Nabi bertemu dengan kabilah-kabilah Arab, mengajak kabilah Arab yang datang mengerjakan haji di Mekah. Kerana haji ibadat yang ditunaikan secara adat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi setelah berhijrah ke Madinah, menghantar surat kepada raja-raja di seluruh dunia, ajak raja-raja masuk Islam, raja-raja kuasa-kuasa besar dunia yang ada jajahan takluk saja. Kita baca kemudian. Dan Nabi menghantar sahabat-sahabatnya menyampaikan ajaran Islam dan memberitahu kepada bala tentera Islam yang berperang. Bila pendakwah-pendakwah Islam diganggu oleh musuh, maka Nabi menghantar tentera untuk berperang. Sebelum berperang, ajak orang masuk Islam dulu. Jangan serang lagi, ajak masuk Islam dulu. Beritahu habis-habis. Kalau degil juga, jangan halang orang nak beritahu berkenaan dengan Islam. Kalau halang juga, maka berperang. Kita akan baca kemudian, menunjukkan betapa kesungguhan Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
وعنه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسا وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم. فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقه الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم والروح منه وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى،
واشفع تشفع واشفع تشفع فارفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. Maksudnya dan darinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya adalah kami bersama Rasulullah SAW untuk menerima jemputan, ya jemputan untuk makan. Lalu dihidangkan kepadanya sepaha ataupun sepaha daging yang sangat menariknya. Lalu bagi dia menggigitnya dengan satu gigitan dan bersabda, akulah penghulu segala manusia pada hari kiamat. Adakah kamu tahu dengan sebab apa berlaku demikian? Di Allah menghimpunkan manusia yang awal dan manusia yang akhir sejak Adam sehingga hari kiamat di tempat yang satu, tempat yang terbuka, sehingga semua mereka dapat melihat dan mendengar di antara satu sama lain. Dihampirkan, didekatkan kepada mereka akan matahari, sehingga manusia dalam keadaan yang sangat susah dan sangat menyempitkan, dalam keadaan yang takut, susah, dalam keadaan tak tahu nak buat apa. Apa yang mereka tidak mampu menanggungnya, mereka tidak mampu menghadapinya. Lalu orang ramai berkata sesama mereka, apa pandangan kamu untuk menghadapi masalah ini? Apa pandangan kamu menghadapi keadaan yang kita ada ini? Apa pandangan kamu kalau kita mencari orang yang boleh memberi syafaat, memohon pertolongan daripada Tuhan kamu? Lalu mereka bercakap sesama mereka, pergilah berjumpa dengan bapa kamu Adam. Lalu mereka datang bertemu dengan Adam dan mereka berkata, wahai Adam, engkaulah bapa kepada manusia. Allah menciptakanmu dengan tangannya, dengan kuasanya, tangannya yang tak sama dengan makhluk, atau dengan kuasanya yang tidak terhingga. Dan Allah meniupkan pada jasadmu akan rohnya, dan Allah memerintah malaikat supaya sujud kepadamu, dan Allah telah menempatkanmu di dalam syurga. Adakah kamu tidak boleh memberi syafaat kepada kami dengan memohon syafaat itu daripada Tuhanmu? Adakah kamu tidak nampak apa yang kami hadapi sekarang? Adakah kamu tak sedar apa yang kami hadapi sekarang? Lalu Adam berkata, sesungguhnya Tuhanku murka pada hari ini, murka yang tidak pernah dimurkainya sebelum ini dan tidak pernah dimurkainya selepas ini. Sesungguhnya Tuhan pernah melarang aku daripada pohon kayu, lalu aku menderakainya. Diriku, diriku, diriku sahaja. Aku tak boleh menolong orang lain. Pergi berjumpa dengan orang lain. Berjumpalah dengan Nuh. Lalu mereka datang menemui Nuh dan mereka berkata, wahai Nuh, engkaulah Rasul yang awal di muka bumi, yakni yang berdakwah, yang menghadapi ujian dalam perjuangan. Allah menamakanmu hamba yang sangat bersyukur. Adakah kamu tidak nampak apa yang kami hadapi? Adakah kamu tidak nampak apa yang menimpa kami? Adakah tidak boleh kamu memberi syafaat kepada kami, memohon pertolongan daripada Tuhan?
Nuh menjawab, Tuhanku merka pada hari ini, merka yang tidak pernah berlaku sebelumnya dan tidak pernah berlaku selepasnya. Sesungguhnya aku pernah melakukan satu kesalahan. Aku mendoakan untuk membinasakan kaumku. Diriku sahaja. Pergilah berjumpa kepada orang lain. Sila berjumpa Ibrahim. Lalu mereka datang menemui Ibrahim. Dan mereka berkata, wahai Ibrahim, engkaulah Nabi Allah. Engkaulah kekasihnya di muka bumi. Berilah syafaat kepada kami, memohon syafaat dari Tuhanmu. Adakah engkau tak nampak apa yang kami hadapi hari ini? Ibrahim berkata, sesungguhnya Tuhanku merka pada hari ini, merka yang tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah selepasnya. Aku pernah berbohong sebanyak 3 kali bohong. Diriku sahaja. Pergilah berjumpa dengan orang lain. Berjumpa dengan Musa. Lalu mereka datang bertemu Musa. Lalu berkata, wahai Musa, engkaulah Rasulullah yang Allah kurniakan kelebihan kepadamu dengan segala kerasulannya. Dan Allah bercakap denganmu secara langsung apa yang tak dilakukan kepada manusia yang lain. Berilah syafaat kepada kami, memohon pertolongan daripada Allah. Adakah engkau tidak nampak apa yang kami hadapi pada hari ini? Musa berkata, sesungguhnya Tuhanku merka pada hari ini, kemerkaan yang tidak pernah sebelumnya dan tidak pernah selepasnya. Aku pernah melakukan kesalahan. Aku pernah membunuh orang yang aku tidak dibenarkan membunuhnya. Diriku sahaja. Pergilah berjumpa dengan orang lain. Berjumpa dengan Isa. Lalu mereka datang bertemu Isa. Dan mereka berkata, wahai Isa, engkaulah Rasulullah. Engkaulah kalimahnya yang diucapkan kepada Maryam dan ruh daripada Allah. Dan engkaulah dikurniakan mukjizat bercakap ketika kanak-kanak masih kanak-kanak dalam buayan. Berilah syafaat kepada kami, memohon syafaat bertuhanmu. Adakah engkau tidak nampak apa yang kami hadapi pada hari ini? Isa berkata, sesungguhnya Tuhanku merka pada hari ini, merka yang tidak pernah sebelumnya dan selepasnya. Isa tidak menyebut apa-apa kesalahannya. Isa berkata, diriku sahaja. Berjumpalah dengan yang lain. Berjumpalah dengan Muhammad. Mengikut riwayatnya, Nabi bersabda lagi, lalu mereka datang berjumpa denganku dan mereka berkata, wahai Muhammad, engkaulah Rasulullah, engkaulah penutup segala nabi-nabi. Allah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan dosa yang kemudian. Beri syafaat kepada kami dengan memohon syafaat bertuhanmu. Adakah engkau tidak nampak apa yang kami hadapi pada hari ini? Lalu aku pergi. Nabi yang sama bersabda, lalu aku pun bertolak untuk menghadap Tuhanku di bawah aras, dan aku tersungkur sujud. Allah membukakan hatiku untuk menyebut segala pujiannya dan pujian-pujian yang terbaik yang tidak pernah dikurniakan kepada aku untuk menyebut pujian itu kepada seorang pun sebelum daripadaku. Kemudian dipermankan kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepadamu, minta engkau diberi, minta syafaat engkau diberi syafaat. Lalu aku angkat kepalaku dan aku berkata, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku. Dan dikatakan kepadanya, wahai Muhammad, masukkan di kalangan umatku orang yang masuk surga dengan tiada hisab dari pintu sebelah kanan di kalangan pintu-pintu surga, dan orang lain boleh memasuk bersama dengan yang selepas itu seramai melalui pintu-pintu yang lain. Kemudian Nabi bersabda, demi Tuhan yang diriku berada di dalam tangannya, sesungguhnya luas di antara luas di antara dua bingkai pintu itu ialah laksana luasnya di antara Mekah dan Hajar, iaitu sebuah kampung di Bahrain, atau laksana luasnya Mekah dengan Busra, iaitu satu kampung di Syria di Syam. Ada riwayat Abu Khawad dan Muslim. Ada ini termasuk di dalam perkara hari akhirat, perkara hari kiamat.
berlakunya manusia dihimpunkan di padang mahsyar, tidak ada seorang pun yang boleh melarikan diri, sama ada dia nabi-nabi, dia raja, dia rakyat, dia berkuasa, dia kaya, dia miskin. Manusia sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat dihimpunkan semuanya di satu padang yang rata, yang tidak ada bukit, yang tidak ada gunung, tidak ada apa, padang yang sama rata. Boleh nampak di antara satu sama lain, menunjukkan betapa ratanya padang itu. Dan mereka menghadapi kepanasan matahari yang sangat kuat, sehingga manusia berenang dengan peluh dosa masing-masing. Dalam keadaan huru-hara itu, mereka tak tahu keputusan, bagaimana kedudukan mereka akhirnya. Lalu mereka berbincang sesama mereka supaya mencari nabi-nabi yang boleh menolong mereka, memohon syafaat. Mereka berbincang, mereka buat keputusan berjumpa dengan Adam. Adam adalah bapa kepada manusia. Mereka bertemu dengan Adam, beritahu, mereka kata pada Adam, wahai Adam, engkaulah bapa kami, engkaulah manusia yang pertama dicipta oleh Allah. Betapa mulianya engkau sehingga Allah Ta'ala suruh malaikat sujud kepada wahai Adam. Bolehkah tidak minta syafaat untuk tolong kami? Tak tahu keputusan, duduk di padang mahsyar ini. Lalu Adam berkata, aku tak berani, kerana Allah Ta'ala sangat murka pada hari ini, murka yang tidak pernah sebelumnya dan selepasnya. Aku ada buat salah, iaitu Allah Ta'ala suruh supaya aku jangan mendekati pohon di dalam syurga. Tiba-tiba aku dekat pohon tu dan aku makan buah dia. Aku telah melakukan satu derhaka. Aku tak berani nak buat. Lalu pergi jumpalah dengan Nabi Nuh. Takut Nuh boleh tolong. Lalu mereka berjumpa dengan Nabi Nuh, minta Nuh pohon syafaat daripada Allah untuk dibicarakan. Engkaulah Rasul yang berjuang, Rasul yang dipuji oleh Allah, abdan syakura, hamba yang sangat bersyukur. Wahai Nuh, bolehkah minta syafaat, minta tolong Tuhan selesaikan masalah kami? Nuh kata, aku tak berani. Aku tak berani kerana Tuhan sangat murka pada hari ini. Aku tak berani. Aku pernah melakukan satu kesalahan bila aku doa dibinasakan kaumku semuanya. Berjumpa dengan orang lain, jumpa dengan Ibrahim. Lalu mereka berjumpa dengan Ibrahim, merayu pada Ibrahim, wahai Ibrahim, bolehkah tidak beri syafaat, minta kepada Allah supaya Allah selesaikan masalah kami? Ibrahim kata, aku tak berani, kerana Allah dalam keadaan yang murka pada hari ini, yang tidak pernah sebelumnya dan selepasnya. Aku melakukan kesalahan, aku berbohong 3 kali, kata Ibrahim. Yang pertama, aku bohong apabila Raja Namrud mengerahkan seluruh rakyat supaya berpesta pada hari raya, hari pemujaan. Aku kata aku tak boleh pergi kerana aku sakit, pada aku tak sakit. Yang kedua, aku bohong bila aku hancurkan berhala. Aku hancurkan berhala, aku tinggal yang paling besar. Aku letak kapok pada yang besar. Bila ditanya siapa yang memecahkan berhala, aku tanya yang besar. Boleh jadi yang besar memecahkan berhala, kata Ibrahim. Yang ketiga, aku berbohong bila aku pergi ke Mesir, bila Raja Mesir nak ganggu isteri aku. Lalu bila dia tanya siapa ni, aku kata ini Sarah ni adalah saudara aku. Aku tak mengaku dia isteri aku. Aku bohong 3 kali, kata Ibrahim. Lalu mereka berjumpa pula dengan Nabi Musa. Setelah Ibrahim nasihat supaya jumpa Nabi Musa, Musa pun tak sanggup. Musa kata, aku buat salah. Aku bunuh kaum Fir'aun. Aku telah melakukan satu pembunuhan yang terkena kisahnya dalam Quran. Aku tak berani, aku buat salah. Cari orang lain, cari Isa.
jumpa dengan Nabi Isa. Tak tolong Isa beri syafaat. Isa kata tak boleh. Isa tak sebut salah apa-apa. Isa tak ada salah apa-apa. Tak sebut kesalahan dia. Tapi aku tak berani, kata Isa, pergi berjumpa dengan Muhammad. Akhirnya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kisah ni diberitahu oleh Allah kepada Nabi SAW supaya Nabi memberitahu kepada umatnya. Allah Ta'ala mengurniakan kepadanya keistimewaan yang tak diberi kepada Nabi-Nabi yang lain, iaitulah memberi syafaat yang besar pada hari kiamat supaya dibicarakan manusia seluruhnya. Bila mereka berjumpa dengan aku, kata Nabi SAW, lalu aku pun menghadap Tuhan, memuji dengan pujian yang tak pernah aku sebut, tak pernah Nabi-Nabi zaman dulu sebut. Aku memuji Tuhanku dengan pujian yang baik. Lalu Allah berfirman, wahai Muhammad, angkat kepalamu, minta. Apa yang minta? Yang pertama sekali Nabi minta ialah umat dia. Ummati, 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 ummati. Umat aku, umat aku, umat aku. Itu yang pertama. Tak dari manusia yang lain. Umat aku. Wahai Tuhanku, umatku. Lalu Tuhan kata, tidakkah wahai Muhammad, aku berjanji bahawa sebahagian umat kamu masuk syurga dengan tiada hisab. Iaitulah 70,000 di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang masuk syurga dengan tiada hisab. Yang disebut dalam hadis yang terkenal. Hadis yang terkenal, 70,000 masuk syurga dengan tiada hisab. Lalu Ukasyah bertanya, wahai Rasulullah, adakah saya termasuk? Nabi kata, ya, mu termasuk. Mu termasuk. Lalu sahabat lain tanya, saya Rasulullah. Sabaqaka Ukasyah. Usyah mendahuluimu, kata Nabi. Orang lain tak boleh, Ukasyah saja yang izinkan sebut. Orang lain tak disebut nama. Ukasyah ni mati syahid dalam satu medan peperangan. Boleh orang Melayu cukup dengan baca doa Ukasyah duduk di rumah. Ada doa Ukasyah, tak sah jua. Baca doa tu duduk saya saja. Ukasyah ni mati syahid dalam perjuangan. Dia masuk syurga dengan tiada hisab. Lalu Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Nabi yang masuk syurga dengan tiada hisab, boleh beri syafaat pula. Dan Nabi menyebut pintu-pintu syurga tu luas. Luahnya pintu syurga tu, bingkai dia antara satu dengan satu, laksana luas daripada Mekah sehingga Hajar. Hajar ni Bahrain. Mekah dengan Bahrain. Berapa? 1,000 km, 2,000 km. Ataupun Mekah dengan Busra. Mekah sehingga Syria. Luahnya pintu syurga. Menunjukkan rahmat Allah terlalu luas. Kita boleh cari pintu syurga dengan mengerjakan amal-amal yang saleh. Hadis ni menunjukkan tentang peristiwa hari kiamat. Kelebihan yang diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengapa Rasul-Rasul yang dijumpai tak sanggup memberi syafaat? Kerana Rasul-Rasul yang menganggap mereka sudah buat dosa. Padahal bukan dosa. Bukan dosa Nabi Adam AS makan buah kayu dalam syurga. Itu diatur oleh Allah Ta'ala. Diatur oleh Allah Ta'ala sendiri. Allah Ta'ala yang telah mentakdirkan Nabi Adam makan buah kayu dalam syurga untuk mendidik Adam dan zuriat keturunannya bagaimana ditipu oleh iblis, oleh syaitan-syaitan, supaya berwaspada dengan iblis dan syaitan ni bila hidup di atas dunia. Iblis syaitan ni adalah makhluk yang paling jahat, makhluk yang paling menipu. Jadi Allah Ta'ala nak didik Nabi Adam ditipu oleh iblis, ketua segala syaitan. Tujuannya nak tarbiyah, nak didik Nabi Adam. Nabi Adam tidak berdosa dalam masalah ini. Semata-mata nak beritahu iblis, puak-puak syaitan ni makhluk yang paling jahat. Kena jaga-jaga. Ada pula orang kata baik kawan dengan syaitan daripada kawan dengan malaikat. Itu lagi punah, lagi rosak. Lagi sesak. Itu mersesat dan menyesatkan. Kemudian Nabi Nuh menganggap dia buat salah.
bila dia berdoa supaya Allah Ta'ala binasakan kaum dia yang tak beriman kepadanya. Mereka dibinasakan. Semuanya. Kita baca kisahnya dalam Quran. Nabi Nuh menganggap itu satu kesalahan. Padahal doa Nabi Nuh diizin oleh Allah Ta'ala. Tapi Nabi Nuh menganggap dia sudah buat silap. Adapun Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berbohong dalam bohong yang diizinkan oleh syarak. Bohong yang dibenarkan oleh agama, bukannya bohong haram, bohong halal dan bohong wajib. Tapi rasul-rasul yang tersangat hampir diri kepada Allah Ta'ala, perkara yang macam ni dianggap dosa juga, padahal bukannya dosa. Mereka mengarang itu silap. Kita ni hak dosa pun rasa tak dosa. Ini beza dengan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Musa membunuh pengikut Firaun. Padahal kesalahan Nabi Musa diampun oleh Allah Ta'ala dengan wahyu. Allah Ta'ala sudah mengampun. Nabi Musa menganggap salah. Itulah yang dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Amal-amal baik yang dilakukan oleh abrar, oleh orang-orang yang baik, masih dianggap dosa oleh muqarrabin, orang-orang yang sangat hampir kepada Allah Ta'ala, kerana merasa dirinya terlalu kecil di hadapan Allah Ta'ala, sehingga perkara yang kecil pun dianggap dosa. Ini menunjukkan ketinggian martabat rohani Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini termasuk dalam perkara beriman kepada hari akhirat yang wajib kita kena percaya. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Maksudnya Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku dan mereka telah menurut orang yang harta bendanya dan anak pinaknya tidak menambahi malaikat kerugian jua di akhirat, dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancangkan rancangan yang amat besar jahatnya untuk menentang seruanku. Dan ketua-ketua mereka menghasut dengan berkata, janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Kerana penyembahan Wud, Suwa', Yaghus, Ya'uq serta Nasr. Dan sesungguhnya ketua-ketua itu telah menyesatkan kebanyakan dari umat manusia. Dan dengan yang demikian, janganlah engkau wahai Tuhanku menambahi orang-orang yang zalim itu malaikat kesesatan jua.
disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Mereka ditenggelamkan dengan taufan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka masing-masing tidak akan beroleh sebarang penolong yang dapat memberikan pertolongan selain dari Allah. Dan Nabi Nuh merayu lagi dengan berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di atas muka bumi. Kerana sesungguhnya jika engkau biarkan mereka hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan anak, malaikat yang berbuat dosa lagi kufur engkar. Wahai Tuhanku, ampunkanlah bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman. Dan ampunkanlah bagi sekalian orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, dalam segala zaman. Dan janganlah engkau tambahi orang-orang yang zalim malaikat kebinasaan." Seterusnya Allah Subhanahu wa taala meneruskan ceritanya dalam surah yang dibaca ini dengan menyebut doa Nabi Nuh alaihi salam yang menghadapi kaumnya yang terus degil, yang tegus melawan Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun mereka tengok sendiri Nuh adalah seorang yang benar, seorang yang amanah, seorang yang baik, seorang yang bijak. Semua akhlak yang baik ada pada diri Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun demikian mereka tak boleh terima. Mereka tak mau ikut ajakan Nabi Nuh alaihi salam, semata-mata kerana bercanggah dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya Nuh merayu kepada Allah. Qala Nuhun, berkatalah Nuh, "Rabbi innahum asawni." Wahai Tuhanku, mereka mendurhakaiku, terus melawan wahai Tuhan. Nuh mengharapkan kalau ayah tak beriman, anak dia beriman. Anak tak beriman, cucu beriman. Cucu tak beriman, cicit beriman. Sepanjang beratus tahun. Yang tak beriman tetap tak beriman juga siapa anak, cucu, cicit. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka diikuti oleh siapa sahaja yang tidaklah menambahkan harta dan anak, malaikat membawa kerugian dunia dan akhirat. Boleh harta pun punah dunia, punah akhirat. Boleh anak pun punah dunia, punah akhirat. Tidak ada faedah langsung wahai Tuhan. Mereka terus melawan, menentangku wahai Tuhan. Engkau beri kepada mereka harta-harta yang merugikan. Engkau beri kepada mereka zuriat keturunan yang merugikan. Tak ada faedah langsung. Wa makaru makran kubbara. Dan mereka melakukan perancangan untuk menentang Nabi Nuh. Perancangan yang sejahat-jahatnya. Para ulama mengatakan di antaranya ialah orang-orang yang besar menggalakkan orang-orang yang menjadi pengikutnya supaya membunuh Nabi Nuh alaihi salam. Allah Ta'ala tak izin. Nabi Nuh tak izin dibunuh oleh mereka. Dan berbagai-bagai cara mereka buat untuk menyakitkan Nabi Nuh alaihi salam dan menentang ajaran yang dibawa, walaupun ajaran itu benar, walaupun mereka tahu Nabi Nuh adalah benar. Berbagai-bagai cara dibuat.
Dah lah tak masuk Islam. Sekak pula orang nak masuk Islam. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadarunna alihatakum. Jangan kamu tinggal Tuhan-Tuhan kamu yang kamu puja ni. Wa la tadarunna waddan. Waddan ni nama Tuhan. Jangan tinggal waddan. Wa la suwa'an. Suwa'. Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Itu nama-nama Tuhan yang mereka puja dan mereka sembah. Para ulama mengatakan ini nama patung-patung. Pada asalnya patung kepada ayah-ayah dan nenek moyang yang mereka puja. Yang dianggap baik, takut lupa, maka buat gambar, buat patung sebagai tugu peringatan. Lepas tu mereka digoda oleh iblis supaya menyembah patung itu. Kalau sayang ke orang tua, kena sembah patung ni. Akhirnya dilantik patung menjadi Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah maka syariat Nabi Muhammad SAW mengharamkan penggunaan patung, supaya jangan jadi sesat. Termasuklah memuja gambar. Ini diharamkan oleh syarak. Puja gambar, orang yang kita sanjung, ini diharamkan oleh syarak. Tak boleh. Jangan terlajak. Tak boleh sekali-kali. Dan tak digalakkan gambar-gambar ni. Wa qad adallu katsira. Dan mereka itu menyesatkan orang ramai dengan kesesatan yang sebanyak-banyaknya. Dahlah sesat, menyesatkan orang lain pula. Menyesatkan pengikut-pengikut. Pemimpin menyesatkan pengikut. Orang tua menyesatkan budak-budak. Wala tazidiz zalimina illa dalala. Dan tidak menambahkan kepada orang yang zalim itu, mereka menjadi lebih sesat, wahai Tuhan. Makin lama makin sesat, wahai Tuhanku. Ini pengaduan Nabi Nuh alaihi salam. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Mimma khati'atihim, daripada dosa-dosa yang mereka buat. Khati'atihim ataupun khatayahum, boleh dibaca dengan dua bacaan. Mengikut bacaan Abu Amr, khatayahum. Mimma khatayahum ughriqu fa udkhilu nara. Mengikut bacaan jumhur ulama, khati'atihim, makna dia sama aja. Kalau khatayahum dia dengan jam' taksir. Khati'atihim jamak muannas salim. Maknanya satu saja. Dari segi ilmu nahwu, ilmu nahwunya makna satu saja. Dengan sebab dosa-dosa yang mereka buat, ughriqu, mereka ditenggelamkan oleh Allah dengan taupan yang besar yang membinasakan mereka semuanya. Kerana manusia yang ada pada masa kawasan itu saja, tak ada manusia lain. Ahli sejarah menganggarkan negeri Nabi Nuh ialah kawasan negeri Iraq. Iraq sekarang. Iraq sampai ke Turki, sampai ke Syam. Itu kawasan negeri kaum Nuh. Itulah kawasan yang ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Tanah lain tak ada manusia lagi pada masa itu. Manusia yang ada pada hari ini adalah berzuriat anak-anak Nabi Nuh. Yang dilahirkan berzuriat Nabi Nuh, yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, yang ada pada hari ini. Semua yang kafir ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'udkhilu nara, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Selepas tenggelam, masuk neraka. Ayat ini menjadi dalil adanya seksa kubur sebelum seksa pada hari kiamat kelak. Ini mengikut pandangan yang asah isi kebanyakan ulama. Di sana ada yang mengatakan lepas pada mati masuk neraka tu masuk neraka hari kiamat. Ada yang mengatakan demikian. Pendapat tu dhaif, lemah. Yang kuatnya belum pada hari kiamat tu dah masuk neraka dah. Ada seksa kubur. Ini pendapat yang asal adanya seksa kubur. Di antaranya ayat ini. Ughriqu, mereka ditenggelamkan. Fa'udkhilu nara, mereka dimasukkan ke dalam neraka selepas tenggelam itu. Menunjukkan adanya seksa kubur. Falam yajidu lahum, maka mereka tidak dapat untuk mereka min dunillahi ansara,
selain Allah yang boleh menolong mereka. Tidak ada siapa yang boleh menolong mereka malaikat Allah. Dah mereka lawan Allah Ta'ala, siapa dia lagi nak tolong? Kalau dia Allah Ta'ala lawan Allah Ta'ala, tak dapat pertolongan Allah. Wa qala Nuhun Rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Dan berkatalah Nuh, Allah Ta'ala menyebut doa Nabi Nuh lagi, la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhan, janganlah engkau tinggal di atas muka bumi ini tempat bagi orang kafir, wahai Tuhan. Jangan beri tempat pada mereka, wahai Tuhan. Doa Nabi Nuh. Doa inilah menyebabkan Nabi Nuh tak sanggup nak beri syafaat pada hari kiamat kelak. Dia menganggap dia bersalah, doa dibinasakan semuanya. Dia menganggap begitu, padahal diizin oleh Allah Ta'ala. Innaka in tadarhum yudillu ibadak wala yalidu illa fajiran kafara. Wahai Tuhanku, jika engkau tinggal mereka, mereka menyesatkan hamba-hambamu, dan tidaklah mereka beranak, mereka melahirkan anak-anak yang jahat dan kafir. Mengikut riwayat para ulama, Nabi Nuh doa ni, ada seorang orang tua, dia galah anak dia. Nabi Nuh dakwah. Lepas tu orang tua tu kata, ni lah yang menyesatkan ayah dia dulu, menyesatkan tok kiri dia dulu. Anak tu turun ambil tagur Nabi Nuh. Budak tu pun tagur Nabi Nuh. Itu jahatnya. Daripada tok kiri, siapa anak, siapa ayah, jahat habis. Tak ada lagi beriman. Nabi Nuh merayu, wahai Tuhan, tak ada lagi yang beriman, wahai Tuhan. Kalau melahirkan anak pun, anak yang kafir, tak ada harapan beriman lagi. Mengikut riwayat setengah ulama, Allah Ta'ala jadikan mereka tidak melahirkan anak selama 70 tahun. Kaum Nabi Nuh tak beranak lagi. 70 tahun tak ada yang melahirkan anak. Dengan makna yang ditenggelamkan adalah mereka yang tua, tak ada kanak-kanak. Ini mengikut riwayat sebagian ulama. Ada ulama mengatakan ada kanak-kanak. Kanak-kanak ni dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Itu mengikut satu riwayat yang lain. Mengikut riwayatnya, Allah Ta'ala jadikan mereka putus tak melahirkan anak zuriat selama 70 tahun. Ada kata 40 tahun, khilaf ulama. Ada kata ada, dan Allah Ta'ala jadikan kanak-kanak tidak dimasukkan ke dalam mereka, kerana Allah Ta'ala tidak mengazabkan mereka yang tak mukallaf. Seterusnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunilah kepadaku, wali walidayya, dan kepada kedua ibu bapa pun. Dua ibu bapa Nabi Nuh beriman. Ayah dia beriman, mak dia beriman. Wahai Tuhanku, ampunilah aku, dan kepada ibu dan ayahku, kedua ibu bapaku, dan kepada siapa yang masuk ke dalam rumahku, mukminan yang beriman, walil mu'minina wal mu'minat, dan kepada orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, wahai Tuhan, sehingga hari kiamat. Termasuk kita. Nabi Nuh doa, wahai Tuhan, ampunilah yang beriman sampai hari kiamat, lelaki dan perempuan, wahai Tuhanku, wala tazidiz zalimina illa tabara, dan tidaklah menambahkan kepada orang yang zalim itu malaikat kebinasaan, wahai Tuhan. Dengan mana kalau orang itu memelihara iman dia, jaga iman dia, tidak membatalkan iman dia dengan cakap-cakap yang membatalkan dua kalimah syahadah, maka dia termasuk dalam doa Nabi Nuh alaihi salam. Kecuali orang yang batal iman dia. Beriman, beri cakap benda bukan-bukan. Islam tak boleh pakai, Islam tak boleh ikut semua, ikut separuh-separuh. Ini membatalkan iman. Jadi kita kena jaga perkara yang supaya tak buat perkara yang membatalkan iman. Maka masuklah kita dalam doa malaikat dan doa nabi-nabi kepada orang yang beriman, termasuk doa Nabi Nuh alaihi salam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat sekalian, sekarang kita